Seorang lelaki menghantar satu hadiah kepada seorang wanita yang dianggap sebagai kekasih hatinya. Pada ketika itu, wanita itu iaitu mangsa sedang melanjutkan pelajaran di sebuah universiti di luar negara. Hadiah yang dihantar lelaki itu iaitu suspek dibungkus dengan kotak berwarna pink. Setelah mangsa menerima bungkusan hadiah itu, satu musibah yang amat dahsyat telah menimpa dirinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kisahnya bermula apabila mangsa terbang pulang ke Malaysia dari luar negara ketika cuti Christmas berlangsung. Mangsa pada ketika itu sedang mengambil ijazah sarjana muda di sebuah universiti di New Zealand. Alangkah gembiranya mangsa apabila dapat pulang ke kampung halamannya di Kuching, Sarawak. Ketika bercuti, mangsa bersama ibunya pergi bersiar-siar ke Miri, Sarawak. Mangsa pergi ke Miri untuk melawat ibu saudaranya. Ketika lawatan mangsa ke rumah ibu saudaranya itulah mangsa mula berkenalan dengan suspek. Ini kerana suspek merupakan tunang kepada sepupu mangsa. Suspek sebenarnya sudah jatuh hati kepada mangsa ketika kali pertama mereka bertemu pada hari itu. Walaupun suspek sudah pun bertunang, suspek tidak dapat menafikan perasaan cintanya terhadap mangsa. Hari demi hari, suspek mula rapat dengan mangsa. Suspek sanggup memandu kereta dari Miri ke Kuching. Walaupun suspek pergi ke Kuching bersama dengan tunangnya, suspek sebenarnya ada niat lain. Suspek mahu pergi ke Kuching semata-mata kerana ingin berjumpa dengan mangsa. Setibanya di Kuching, suspek bersama tunangnya tumpang bermalam di rumah mangsa. Suspek melihat ini adalah peluang terbaik untuk dia mengenali lebih rapat dengan mangsa. Mereka berdua berbual-bual. Suspek pun ada bertanya kepada mangsa bagaimana pengajiannya di New Zealand. Hati suspek memang berbunga-bunga apabila dapat meluangkan masa bersama dengan mangsa. Ketika berbual-bual tadi pun mereka sempat mengambil gambar bersama. Mangsa menganggap itu adalah perkara biasa apabila bergambar bersama dengan tetamu yang berkunjung ke rumah. Namun begitu, suspek tidak menganggap dirinya hanya sekadar tetamu. Selang beberapa hari selepas itu, suspek ada menghubungi mangsa kononnya untuk mengirim gambar mereka bersama. Setelah itu, suspek sekali lagi menghubungi mangsa untuk bertanyakan gambar yang dikirimnya melalui pos itu sudah sampai atau belum. Suspek semakin kerap menghubungi mangsa selepas itu, bertanyakan khabar dan sebagainya. Suspek juga ada memberitahu mangsa yang dia juga ada perancangan untuk sambung belajar di New Zealand. Tidak lama selepas itu, suspek mula bertindak lebih serius. Suspek sudah mula berani mengirim surat cinta kepada mangsa ke New Zealand. Tindakan suspek ini masih tidak dapat dihidu oleh tunangnya. Tunang suspek langsung tidak tahu menahu akan hal ini. Sehinggalah pada satu hari, mangsa menceritakan segala-galanya kepada sepupunya, iaitu tunang suspek, tentang apa yang suspek buat selama ini. Suspek berasa marah dan geram dengan tindakan mangsa itu. Disebabkan perkara inilah, suspek putus tunang dan berpisah dengan tunangnya. Suspek kemudian menghantar kepada mangsa satu kiriman ke New Zealand. Kali ini bukan surat cinta yang dihantar, tetapi suspek menghantar satu bungkusan berwarna pink. Bungkusan itu mengandungi sebuah bom yang telah diimprovisasi atau Improvised Explosive Device IED. Suspek menghantar bom itu melalui pesawat kargo Malaysia Airlines yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuching. Apa yang peliknya adalah bagaimana bungkusan yang mengandungi bom itu telah berjaya melepasi kawalan keselamatan lapangan terbang dan selamat tiba di New Zealand. Setelah bungkusan itu tiba di New Zealand, mangsa bersama rakannya pergi ke pejabat pos Wellington untuk mengambil bungkusan tersebut. Kotak bungkusan itu berwarna pink, tetapi di dalam kotak itu ada satu lagi kotak yang berwarna hitam. Di dalam kotak berwarna hitam itulah terdapatnya bahan letupan tersebut. Setelah mengambil bungkusan itu, mangsa dan rakannya masuk ke dalam kereta. Mangsa duduk di tempat duduk hadapan pada ketika itu. Ketika mangsa membuka bungkusan tersebut, dengan secara tiba-tiba kotak itu meletup dengan kuat. Mangsa dan rakannya tercedera akibat letupan itu. Mangsa sempat mencampak kotak itu ke tempat duduk belakang kereta. Polis kemudian dihubungi dengan segera.
Setelah mendapat laporan, unit pemusnah bom polis New Zealand kemudian tiba di lokasi kejadian. Setelah pihak polis membuat analisa, pihak polis mengesahkan keadaan sudah dijamin selamat dan tiada lagi letupan susulan. Kes itu diserahkan kepada pegawai penyiasat polis di New Zealand. Adakah suspek yang pada ketika itu berada di Malaysia terlepas begitu sahaja? Suspek yang berada di Malaysia kemudian diburu polis dan dapat ditahan dengan segera. Suspek yang bernama Dominic Chin John Seong, 33 tahun, dituduh atas kesalahan meletakkan apa-apa peranti yang mungkin membahayakan keselamatan penerbangan dalam pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira jam 9.30 malam pada 24 Oktober 1996. Dominic Chin didakwa di bawah Seksyen 9/2 Akta Kesalahan Penerbangan 1984. Dominic Chin merupakan seorang penyelia kenderaan kawalan jauh untuk sebuah syarikat minyak. Menurut fakta, bungkusan bom itu dibawa oleh pesawat Transmile dan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 10.50 malam pada 24 Oktober 1996. Bungkusan itu kemudian tiba di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz di Subang pada jam 12.10 tengah hari pada keesokan harinya. Bungkusan bom itu kemudiannya dimuatkan ke dalam pesawat Qantas menuju ke Auckland, New Zealand. Pada 30 Oktober 1996, Kui Hui Mei, 22 tahun dan rakannya Ken Kok, 27 tahun, cedera selepas Kui Hui Mei iaitu mangsa membuka bungkusan itu di dalam kereta. Kesan cap jari tertuduh yang ada di bungkusan itu berjaya dianalisa pakar penyiasat forensik New Zealand dan juga polis diraja Malaysia PDRM. Kedua-dua negara mengesahkan kesan cap jari itu memang sepadan dengan tertuduh. Polis New Zealand juga mengesahkan bahawa bahan letupan itu dibuat di dalam kotak muzik iaitu musical box yang tidak ada dijual di New Zealand. Di akhir kes perbicaraan, Dominic Chin disabitkan bersalah oleh Hakim Mahkamah Session tetapi tertuduh menjalani hukuman kurang sebulan sebelum dibebaskan dengan ikat jamin untuk melawan kes rayuannya. Kes kemudian dibicarakan di Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah tertuduh disabitkan kesalahan ataupun tidak? Pada Januari 2008, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa rayuan tertuduh tiada merit dan ini membuatkan rayuan tertuduh ditolak mahkamah. Ini bermaksud Dominic Chin kekal bersalah dan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas tertuduh. Dalam menyampaikan penghakiman, salah seorang panel Hakim Mahkamah Rayuan berkata, tertuduh bernasib baik kerana dijatuhi hukuman penjara 10 tahun kerana tidak dapat membayangkan akibatnya jika bungkusan itu meletup di dalam pesawat. Hakim mahkamah juga berkata hukuman itu tidak boleh dianggap berlebihan. Dominic Chin kemudian dibawa semula ke dalam tahanan polis untuk mula menjalani hukuman di penjara Lambir Malaysia di Miri, iaitu berhampiran dengan kampung halamannya. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Dominic Chin Jun Seong lawan pendakwa raya 2008 3 MLJ 24 Mahkamah Rayuan.